أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي فضل الإنسان على سائر خلقه فأرشده إلى الحق والصواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإليه مرجع والمآب. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إنه إلى ربه أواب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل المخلوقين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المهديين ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya ketakwaan itulah bekalan terbaik yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Khatib mengingatkan para jemaah agar memberi sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan dan tidak melakukan perkara yang sia-sia, yaitu lagha, seperti berbual, bermain telepon atau tidur dan selanjutnya. Mimbar Jumat pada hari ini akan menyampaikan khutbah yang bertajuk tuntutan keimanan dan kewajiban solat. Sidang Jumat yang dimuliakan, peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan salah satu peristiwa paling agung dalam sejarah kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berlaku pada suatu malam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat ke langit hingga ke Sidratul Muntaha. Hal ini dapat digambarkan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 1 pada mukadimah khutbah tadi, yang bermaksud Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya yaitu Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram, dari Masjidil Al-Haram ke Masjidil Al-Aqsa, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ini menegaskan bahawa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa, bukan rekaan manusia dan bukan perkara yang boleh diukur dengan logika akal semata-mata. Justru peristiwa ini menjadi ujian keimanan kepada umat manusia. Mereka yang beriman akan membenarkannya, manakala mereka yang lemah iman akan mempertikaikannya. Hadirin Jumat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, perlu dipahami bahawa peristiwa Isra dan Mi'raj berlaku ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan yang sangat mencabar dan berduka cita. Pada waktu itu baginda sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan penolakan dakwah yang begitu keras dari kaum musyrikin Quraisy. Seruan tauhid yang dibawa baginda sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja ditolak, malah diperlekehkan, ditertawakan dan dituduh sebagai sihir serta pembohongan.
Baginda sallallahu alaihi wasallam turut berdepan tekanan dan penindasan yang berpanjangan. Para sahabat diseksa, dipulaukan dan dizalimi, manakala baginda sendiri menjadi sasaran ejekan, cacian dan ancaman. Kemuncak kepada ujian ini ialah pemulauan ekonomi dan sosial terhadap Bani Hashim yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya hidup dalam keadaan serba kekurangan dan penderitaan. Lebih memilukan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan dua insan yang paling dikasihi dan menjadi tonggak kekuatan dakwah baginda, yaitu istri tercinta Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha dan bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Talib. Kehilangan kedua-dua insan ini menyebabkan tahun tersebut dikenali sebagai al-hus, yaitu tahun kesedihan. Bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam diuji bukan sahaja sebagai seorang rasul, tetapi juga sebagai seorang suami dan anak saudara kehilangan tempat bergantung. Namun di tengah-tengah kesedihan dan tekanan yang hebat, itulah Allah memerintahkan Rasulnya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj sebagai tanda kemuliaan, penghibur di kala sedih dan pengukuhan iman. Peristiwa ini membuktikan bahawa pertolongan Allah akan datang pada saat manusia berada di puncak ujian. Namun pertolongan itu hanya dirasai oleh mereka yang sabar, teguh iman dan tidak berganjak daripada ketaatan. Jemaah Jumat yang dikasihi, hikmah terbesar daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ialah pensyariatan solat 5 waktu. Solat adalah ibadah yang difardukan secara langsung oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantaraan wahyu di bumi. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan solat dan Islam dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati salatuh." Sadaqallahul azim. Maksudnya, yang artinya amalan pertama yang akan dihisab terhadap seseorang hamba pada hari kiamat ialah solatnya. Riwayat At-Tirmizi. Namun amat menyedihkan apabila masih terdapat segelintir umat Islam yang memandang ringan kewajiban solat. Ada yang melengah-lengahkannya, ada yang meninggalkannya tanpa rasa bersalah, bahkan ada yang langsung tidak mendirikannya. Renungkanlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salatu faman tarakaha faqad kafar." Sadaqallahul azim. Maksudnya, perjanjian antara kami dan mereka ialah solat. Sesiapa yang meninggalkannya, maka dia telah kufur ataupun kafir. Riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'raj juga mendidik kita bahawa kejayaan hidup bukan diukur dengan harta dan pangkat dan kemewahan dunia, tetapi diukur dengan sejauh mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dunia hari ini menyaksikan manusia begitu sibuk mengejar kemajuan material sehingga mengabaikan solat, akhlak dan amanah. Kita melihat ada begitu tekun bekerja dari pagi hingga ke malam demi mengejar keuntungan dan pangkat. Namun solat ditangguhkan, dilengah-lengahkan, bahkan ada yang ditinggalkan. Ada yang berjaya dalam kerjaya dan perniagaan, tetapi gagal mendidik keluarga karena lalai terhadap solat dan nilai agama. Ada pula yang cemerlang dalam pelajaran dan jawatan, namun rosak akhlak serta hilang amanah karena hubungan dengan Allah semakin renggang. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Sadaqallahul azim. Maksudnya, kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan sembahyang serta menurut hawa nafsu, yaitu dengan melakukan maksiat, maka mereka akan menghadapi azab dalam neraka. Ayat ini menjelaskan musibah besar apabila manusia mengabaikan solat dan menuruti kehendak dunia serta hawa nafsunya, yang akhirnya membawa kepada kesesatan dan kehancuran. Sesungguhnya kemajuan tanpa iman akan melahirkan kerosakan. Ilmu tanpa solat akan menumbuhkan kesombongan dan kekayaan tanpa takwa akan mengundang kebinasaan. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya peristiwa Isra dan Mi'raj bukan sekadar perjalanan luar biasa. Peristiwa ini merupakan saat Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat ini dengan satu wahyu yang paling agung, yaitu kewajiban solat 5 waktu. Solat diperdukan bukan di bumi tetapi di langit sebagai tanda kemuliaan dan keistimewaannya berbanding ibadah-ibadah lain. Hal ini membuktikan bahawa solat merupakan tiang agama, penghubung utama antara hamba dengan penciptanya, serta asas kekuatan iman seseorang muslim. Peristiwa ini juga mengingatkan kita bahawa dalam apa jua keadaan, sama ada senang atau susah, solat tidak pernah gugur daripada tanggungjawab seorang hamba. Maka sesiapa yang memelihara solatnya, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memelihara kehidupannya. Sebaliknya, sesiapa yang mengabaikan solat, berarti dia sedang meruntuhkan asas keimanannya sendiri. Menyimpul khutbah minggu ini, marilah kita mengambil iktibar daripada peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti berikut ini. Yang pertama, peristiwa Isra dan Mi'raj menuntut keimanan yang teguh dan keyakinan yang tidak berbelah bahagi terhadap kekuasaan Allah. Peristiwa ini mengajar kita bahawa iman bukan sekadar pengakuan di lisan, tetapi keyakinan yang terpahat di hati dan diterjemahkan melalui ketaatan. Dan yang kedua, solat 5 waktu merupakan amanah terbesar yang difardukan. Solat bukan sekadar kewajiban ibadah, bahkan menjadi ukuran sebenar ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Solat yang dijaga dengan sempurna akan membentuk disiplin diri, menyuburkan akhlak mulia, dan menjadi benteng kukuh daripada kerosakan moral serta perbuatan mungkar. Dan yang ketiga, masyarakat Islam khususnya di negeri Sabah hendaklah menjadikan solat sebagai asas pembentukan keluarga, masyarakat dan negeri yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang memelihara solat akan melahirkan generasi yang beriman dan berakhlak. Masyarakat yang menjaga solat akan hidup dalam keharmonian, manakala negeri yang memartabatkan solat akan dipelihara daripada berbagai bentuk bala dan kerosakan, seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Taha ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan solat serta bersabarlah dalam mengerjakannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
سلامة في الدين وعافية في الجسد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وزهرنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على malikina ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung wa ala fakhamatir ra'izil a'la, Tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sabah. Waj'alillahumma hazihil baldata wa sa'ira bi'adil muslimin aminatan mutmainnah innaka ra'ufur rahim. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والوحشاء والمنكر والمهان والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang tertindas di beberapa Palestin dan di setiap tempat. Ya Allah, jadikanlah Engkau pelindung, penolong dan penyokong mereka. Ya Allah, timpakanlah kekuasaan-Mu ke atas orang-orang zalim dan goncangkanlah bumi di bawah kaki mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan kami, kampung ini, estate kami ini, tempat kami mencari rezeki, negeri dan juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami daripada sifat yang keji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya qadiyal hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah, mendirikan salat secara berjemaah, menunaikan zakat, berpuasa dalam bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau ridai. Ya Allah, berkatilah kami serta limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan temukanlah kami dengan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan sesungguhnya hanya kepadamu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, alhamdulillah. Inna Allah ya'muru bi'adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.